laki perbuatan syaitan daripada perbuatan orang beriman. Umat yang dah terlalu jauh daripada nilai-nilai ketakwaan. Ini merupakan keaiban yang bukan kecil. Tapi bila saya dengar pula ucapan di Terengganu, kita tidak akan menggunakan dosa dan pahala pula dah. Orang beriman kalau tak kira dosa pahala maknanya apa? Bila padahal riba boleh, rasuah boleh, sebab dosa pahala tak ada. Mereka tanpa sedar mengisytiharkan bahawa dalam sistem mereka, dalam gagasan mereka, dalam pengurusan mereka tak ada konsep dosa pahala. Yang ada apa dia? Yang ada matlamat menghalalkan cara itu. Ini yang kata ni bukan calon-calon orang. Kalau ikut dalam bahasa Barack Obama dia apa? Presiden elect kata dia kan. Yang kata kalau seorang Islam dah tak peka dengan dosa pahala, Allahu Akbar, apa nak jadi? Tuan-tuan ke surau tadi, nak dosa ke nak pahala? Tak kira lah Ustaz, masuk surau ni dosa ke pahala tak kira, sama je begitu. Agak-agak lah. Seorang Islam ke surau, nak ke surau cari apa je? Tak kira lah Ustaz, dosa ke pahala, janji dapat dua-dua, tak apa. Dengar Ustaz pahala, lepas tu marah Ustaz dah dosa, tak apalah kan. Macam ni ke sikap orang Islam? Sebab itu kita lihat ini kesan daripada manifestasi apa dia. Orang ke pejabat pun takkan nak dosa pahala lah, tak kisahlah. Buat tak buat sama, tanggungjawab tu macam ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Rupanya kita mengisytiharkan, kami pun tak kisah dengan dosa atau pahala. Ini merupakan perkara yang amat menakutkan kita sebenarnya. Sampai ke peringkat dosa pahala tak masuk dalam perkiraan. Maknanya apa? Apa yang kita buat dah tidak lagi bernilai apa-apa, kecuali sekadar memuaskan kehendak hawa nafsu masing-masing. Tak ada dosa, tak ada pahala. Tuan-tuan sekalian, manusia ni kadang-kadang dia cuba nak lari daripada kenyataan. Seorang akan menceritakan perjalanan dia dengan bas guna mandai antara tempat kerja dia dengan rumah dia. Satu hari dia bertemu dengan seorang etis di sebelah dia kan. Tuan-tuan sembang tu etis dia kata, saya tak percaya kepada mana-mana agama. Maknanya dia etis lah. Jadi kawan dia tanya lah, di kalau you dalam keadaan emergency, terdesak, you panggil siapa? Saya panggil mam. Mak dia. Dia kata kawan ni pula, kalau kamu dalam keadaan kata lemah di laut, nak terjatuh daripada gaung, kamu ingat siapa pula? Masa itu siapa yang kamu suruh? Masa itu saya kata, God please help me, God pula. Jadi kawan dia kata, kalau gitu you masih perlu pada Tuhan lah. Terus diam. Ini perangai manusia yang tak sedar bahawa jauh di sudut hati kita Allah di situ. Mengaku atau tak mengaku, Allah tetap ada, cuma kita cuba nak menutupnya. Sebab itu di Malaysia kan, kita tahu Allah tahu. Apa tali kita memang menyembah Allah, takkan tak tahu dosa pahala kan? Sebab itu bila ditanya oleh Ubadah bin Samit kepada Nabi tentang ganjaran, Nabi sebut syurga. Ganjaran jihad fi sabilillah ni satu aja, syurga Allah.
Sebab tu Nabi beri jaminan kepada kita, sesiapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah kesombongan, dia tak layak syurga. Dan sesiapa pula yang ada sebesar zarah daripada iman, dia tak layak masuk neraka. Hadis Muslim. Kemudian seorang sahabat kata, kalau aku ni Rasulullah suka pakai cantik-cantik sikit. Nabi pun kata, Allah tu cantik, dia suka yang cantik. Lalu apa makna, kata sahabat tanya, apa makna yang dikatakan sombong ni? Lalu kata Nabi, batarul haq wa ghamtan nas. Yang dikatakan sombong yang tak layak syurga ni apa dia? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apatah lagi manusia yang nak bawa kebenaran itu. Mereka takkan berjaya. Kau nak buat lah. Macam nyuruh pula kan. Nak buat lah. Bila kita nak buat, ingat kami beri amaran pula dah. Ini semua penyangak ni. Suruh buat tapi kalau buat, kami ambil tindakan di bawah perlembagaan. Kita bukan nak menjadi ansar, kita bukan nak menolong, kita menyekat, kita menampan, kita menahan pelaksanaan perintah Allah. Tiba-tiba kita pun berperi-peri pula nak menyembah Allah. Sebab itulah orang macam ni Allah perli dengan keras dalam Al-Quran. Allah perli sekerah-kerah dalam Quran. Bila Allah menyatakan, kamu tak nampak ke Muhammad? Alam tara, kamu tak lihat ke Muhammad? Orang-orang yang kata Allah yaz'umuna annahum aminu, yang mendakwa, berperi-peri mendakwa bahawa mereka nak beriman dengan kamu dan dengan apa yang aku turun pada kamu. Tetapi kata pada masa yang sama, pada masa yang sama dia semayang, dia puasa, zakat, haji. Pada masa yang sama yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka terus kekal di bawah sistem taghut. Mereka masih akur dengan sistem itu. Jadi Allah kata, kamu tak nampak ke peliknya perangai demo ni Muhammad? Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, kecuali kita faham apa sebenarnya yang mendasari hijrah Nabi ini, kita akan terus menyambutnya tanpa berubah. Umat akan terus menyambutnya tanpa berhijrah. Saya petik kata-kata penulis kitab Manhajul Haraki Lisirah An-Nabawiyah. Manhaj haraki dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Melihat gerakan sebenar daripada hijrah Nabi kita. Apakah yang nak digerakkan daripada hijrah ini? Beliau menyebut ada 3 perkara besar. Ada 3 isu besar ataupun 3 intipati hijrah yang paling besar. Pertama, kata beliau, dengan hijrah Nabi ini maka berlakulah apa yang dipanggil mufassalah al-aqidiyah, pemisahan akidah. Hijrah ini menjadikan kita berpisah daripada sebarang akidah lain. Kita memisahkan seluruh keyakinan kita dan kita hanya pergi kepada Allah dan Rasul. Akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bulat kepada Allah dan Rasul. Dalam kata lain, orang yang melakukan pemisahan akidah ni, kata beliau, maka dia akan meninggalkan syirik, maka pergilah dia kepada tauhid. Dia tinggalkan jahiliyah, pergilah dia kepada Islam. Sekiranya tak berlaku perpisahan ini, maka dengan sendirinya manusia tak dikatakan berhijrah, manusia tak dikatakan berubah. Sebab tu kalau